Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan kuliah kita dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Fiqh Al-Manhaji ini maknanya fiqh sistematik. Yang diguna terjemahan bahasa Malaysia ditulis fiqh syafi'i. Lagi daripada tajuk asal dia. Jadi bab perbincangan kita dalam bab hukum al-janazah. Ahkamul janazah. Hukum-hukum yang berhubung kait dengan jenazah. Jenazah ni mana mati. Pihak berkait dengan mati. Yang pertama sekali dalam muqaddimah kita ni, dia kata kita adalah mengingati mati. Tengok dalam muka surat 321. Undur balik. 321 muka surat dia. Yang pertama sekali, sebelum jadi kita jumpa hukum orang mati, orang hidup ni kena ingat pada nak mati dulu. Orang hidup ni. Pasal ni akan jadi mayat sikit lagi. Tidak orang hidup akan jadi mayat. Orang jadi mayat dah tak ada dah. Nyatanya temor. Ini kita sekarang ni. Orang hidup ni lah nak jadi mayat. Jadi apakah persiapan nak jadi mayat? Yang pertama sekali, orang yang hidup adalah kena mengingati mati. Aksiru min zikri halimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Apa dia benda yang menghancurkan kelazatan ini? Yang memutuskannya dengan segera, iaitulah mati. Jadi kalau kita ingat ke mati ini banyak memberi sumbangan kepada kehidupan manusia, mengubah hidup manusia. Daripada seorang yang bongkok, angkuh, dia akan terasa, wah apa nak angkuh? Sikit lagi mayat dia, guling. Kalau orang tak pakai, tak gerak saja. Pulak yang mari makan. Maknanya, hilang keangkuhan. Yang kedua, kalau orang ni tomok taruh mana kepada kehidupan dunia, nak kepada pangkat tingginya, nak kepada harta yang banyak, pun apabila dia ingat pada mati, dia akan terasa tidak ada faedahnya dia kutip harta banyak kalau tidak dinafkahkan pada jalan yang boleh. Harta ini akan bersama dengan dia pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama, kita diminta supaya mengingati mati. Kerana dengan mengingat mati ini akan memberi banyak panduan, memperingatkan kita tentang kemana hala tuju orang itu nak. Yang seterusnya ialah tindakan terhadap seorang muslim ketika nazar. Ihtidar dipanggil. Jadi apabila kita berdepan dengan orang nak mati, ihtidar, apa yang kita kena diminta supaya kita buat, iaitulah apabila seorang sakit telah sampai ke tahap nazar, maka kita sunat letak orang ni melentang. Muka dia hadap ke arah kiblat. Kemudian sunat diajarkan kepadanya kalimah la ilaha illallah. Jangan suruh dia kata, kita ni kata dekat dia. La ilaha illallah. Biar orang ni ingat, dia akan ulang balik apa yang diajar dekat dia. Yang seterusnya, sunat dibacakan surah Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Yang keempat, disunatkan kepada pesakit yang merasai tanda-tanda kesakitan maut supaya bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Mana orang ni peringkat sakit, dia ni sudah sampai peringkat nak mati. Pada waktu itu nak buat apa lagi? Nak bertaubat masa dah tak cukup. Karena taubat ni waktu kita sihat. Kalau kita nyawa tu sini, malaikat lari dia baru taubat, sudah habis. Yang ada di hadapan dia waktu itu, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah Ta'ala kata, aku mengikut sangkaan hamba aku. Jadi kita sangka baik pada waktu itu, bahawasanya kita ni seorang yang beriman dengan Allah, kita telah beramal sekadar yang kita mampu, maka pada waktu itu hanyalah harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bila dia mati, apa tindakan kita? Tindakan selepas kematian seorang muslim. Bila seorang itu dah jelas mati, nampak dah, tanda-tanda kematian sudah ada dah, mayat jalan apa ni, roh dia sudah keluar, makalah memejamkan kedua matanya. Tutup mata dia.
dan mengikat kedua-dua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka. Pasal waktu itu, waktu mayat masih panas lagi tu, boleh lagi kita ajak dia. Tutup mata, tutup mulut dia. Jadi dia keras dengan orang kan masa itu dah. Ketika Nabi SAW masuk menemui Abi Salamah, dia berada dalam keadaan matanya terbuka, lalu baginda menutup. Jadi cerita Abu Salamah ni kita dah cerita hari itu. Iaitulah Nabi SAW, bila dia masuk tengok Abu Salamah, Nabi mengatakan, apabila seorang itu mati, tabi'ahul basar. Bila roh naik, mata dia tengok roh dia jalan. Mata dia tengok. Pasal itulah kadang-kadang dia memandai tengok. Istilah orang lain kata memandang. Tengok roh dia keluar. Dia bukan tengok orang di sebelah kiri kanan dia tu, dia tengok roh dia naik. Pasal itulah di antara tanda mati baik, peluh di atas dahi dia. Pasal bila dia tahu roh dia keluar, dia malu pada waktu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan persiapan dia yang tidak banyak, maka pergi peluh. Itu tanda orang baik. Kalau orang hak tidak baik, tak ada nak peluh dah. Maka kadang-kadang takut tu, maka begitu ya. Yang kedua, melembutkan tulang-tulang sendi dan kembalikan setiap sendi ke tempatnya. Mana tutup baliklah tempat. Macam mana keadaan yang dia nak duduk. Macam. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung. Yang keempat, sunat ditanggalkan semua pakaiannya, kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya. Dan diletakkan di atas katil atau seumpamanya yang lebih tinggi daripada lantai. Serta dihadapkannya ke arah kiblat, sebagaimana yang dilakukan ketika dia didatangi maut. Bila selesai masalah, mati dah. Pada waktu itu menjadi kewajipanlah bagi orang yang hidup menyelesaikan mayat ini. Tidak boleh mayat ini diletak dalam suatu kampung terlalu lama. Ataupun kita biarkan dia busuk begitu saja. Kerana mayat seorang mukmin tidak najis. Itu dianggap gitu. Mana ada kemuliaan dia. Pasal itu tidak dibenarkan. Pecah mayat dan sebagainya tak boleh. Kewajipan terhadap mayat. Disunatkan supaya segera menguruskannya, iaitu memandi. Sunat. Mengkafan, membahyang dan mengkebumikannya. Jadi kalau bolehnya, secepat mungkin. Bila mati orang ni, tak salah. Mati pagi ni, kalau boleh zuhur tu, boleh ke bumi dah mayat. Ni tak ada nak tunggu lagi. Anak tu Kuala Lumpur ni balik. Masa mati, masa sakit, pasti balik-balik pun tak. Dia tanya kabar dia lagi ke ada. Tunggu gaya Cina nak klik. Tunggu gaya Cina lagi. Tak kira, tidak ada kembali. Jadi bila mati tu, orang tunggu pun tak. Mati cerita, mana nak balik. Nampak tidak penting sangat waktu hidup lagi tu. Tunggu nak tengok mayat, tunggu apa lagi. Kawan dia tak senyum dah kalau balik pun. Ulama Islam telah berijma' bahawa menguruskan keempat perkara tersebut, apa dia empat perkara? Memandi, mengkafan, sembahyang dan kebumikan. Empat perkara ni. Mandi, kafan, kebumi, mayat. Adalah fardu kifayah. Yang berkait dengan semua orang Islam yang berada di balad, di pekan tersebut. Bila mati seorang dalam kampung ni, maka menjadi kewajipan orang dalam kampung ni fardu kifayah supaya melaksanakan empat perkara ini. Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan kewajipan tersebut, maka semuanya berdosa. Tak ada seorang yang pergi dulu dia. Dosa habis satu kampung. Semua saya dosa. Yang pertama berdosa satu kampung, yang kedua busuk satu kampung juga busuk. Orang lain tak bang dah, orang sekitar dia tu lah bang. Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan tersebut, kewajipan tersebut, maka semuanya berdosa. Jadi ada kewajipan yang pertama, memandikan mayat. Perkara pertama yang dilakukan ialah mandi mayat. Jadi kita bagi baca dah gitu secara jelas tak. Terdapat dua cara untuk memandikan mayat. Cara pertama iaitu cara yang paling minimum, yang memberi makna mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa. Ini cara yang paling ringkas sekali. Mana kita mandi dia ni, lepaslah daripada dosanya. Sebab selesai ada masalah dia.
caranya ialah dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya, kemudian dirasakan air keseluruhnya. Itu dia. Cara yang kedua ialah cara yang sempurna dan mengikut sunnah. Jadi, orang yang mandikannya adalah melakukan perkara berikut. Pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi, seperti papan atau seumpamanya, dan auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya. Mana ditutup? Orang yang kedua, orang yang mandikannya adalah mendudukkannya di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Jadi angkat kepala dia sikit. Kepalanya disandarkan ke tangan kanannya. Manakala tangan kirinya menekan perut mayat dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada dalam perut. Kemudian dia memakai sarung tangan dan membasuh kedua-dua kemaluannya. Kemudian mulut dan kedua-dua lubang hidungnya dibersihkan dengan berhati-hati supaya air meratainya. Kemudian diambil wudu untuknya sebagaimana orang hidup berwudu. Maksudnya lepas pada akad, bersih dia ke atas dulu. Keluarkan semua apa-apa yang ada dalam perut dia, najis dan sebagainya. Kemudian barulah kita basuh dia, habis wudu. Ketiga, kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun atau seumpamanya sesuatu yang membersihkan. Rambutnya disikat jika dia mempunyai rambut. Sekiranya ada yang tercabut, maka adalah dikembalikan untuk dikebumikan bersama-samanya. Kalau rambutnya cabut, dipel. Tok sekali dalam kain kapan dia nanti. Yang keempat, dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan. Bermula dengan anggota selepas mukanya, bahagian hadapan. Dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan. Mana tak ada kanan tubuh ini. Belah kanan tubuh. Dan bahagian kiri. Selesai daripada kepala itu sampai ke bawah, barulah kita masuk ke sebelah kiri pula. Sebelah kiri juga bermula dengan anggota selepas mukanya. Kemudian bahagian kanan bermula dengan bahagian tengkuknya, bahagian belakang, dan sebelah kiri juga bermula dengan anggota selepas tengkuknya. Dengan itu semua badannya telah diratai oleh air. Badannya rata habis. Ini adalah mandi yang pertama. Disunatkan supaya mandi seumpama itu diulangi sehingga cukup 3 kali mandi. Pada mandi yang terakhir yang ketiga, hendaklah dicampurkan sedikit dengan air kapur sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan ihram. Kalau mayat daripada keadaan ihram tak boleh. Sebab awal ihram ni, walaupun dia mati, dia masih lagi pantang larang ihram dia tu sama. Bahkan tak boleh tutup kepala dia. Kalau orang laki-laki. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Kita betul dari itu dah. S2 yang kedua itu salah. Al-Ansariyah. Satu S. Katanya, Rasulullah SAW masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Salah seorang anak perempuan Rasulullah meninggal. Jadi Ummu Atiyah ini tukang mandi dia. Nabi kita masuk. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu. Jika kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu, dengan air dan air bidara, dan dijadikan mayat mandi yang terakhir itu dengan air bercampur kapur, atau sedikit daripada kapur. Dan mulakan dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Jadi itu arahan Nabi SAW jelas kepada Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan berihram, maka dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampur dengan kapur. Tak payah guna kapur. Atau lain-lain bahan yang mempunyai bau yang wangi. Kapur, sebagainya tak boleh guna. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang lelaki dalam keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah. Dia naik unta, jatuh atas unta dia waktu pergi haji. Lalu tengkuknya dipijak. Terpijak tekuk pula dah. Lelaki tersebut mati. Ketika itu kami berada bersama-sama Rasulullah SAW. Baginda bersabda, mandikan dia dengan air bidara
dan kafankannya dengan 2 pakaian. Jangan sentuhkan, jangan sentuhkannya, jadi meletakkan kepadanya dengan wangi-wangian. Jadi tak boleh letak wangian pada orang yang mati syahid, yang mati ihram, muhrim. Dan jangan kamu menutup kepalanya. Hanya orang laki-laki tak boleh tutup kepala. Kalau orang perempuan tak boleh ikat muka dia. Sungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya. Kita betul tak pasti? Melekat itu gitu. Wala tukhammiru ra'sahu fa inna Allah yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbidan wa fi riwayatin mulabbiyan. Jadi ada riwayat lah. Sungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat antara satu sama lain dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin yub'ats yaumal qiyamati mulabbiya. Mulabbiya itu dalam keadaan mengucap talbiyah. Maknanya orang mati dalam ihram ni, dia bangun hari kiamat nanti dengan ihram dia tu bertalbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Amsakin biharin. Macam orang mati syahid. Orang mati syahid ma'rakah. Perang. Sama ada berlawan Yahudi dengan siapa ni. Bila dia bangun esok dengan darah dia. Darah hak dia kena tubuh dia je. Darah dengan darah dia bang. Warna-warna darah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baunya bau kasturi. Warna bau darah. Merah darah. Bau tidak bau hanya bau kasturi. Mayat lelaki wajib dimandi oleh orang lelaki dan mayat perempuan wajib dimandi oleh orang perempuan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lalu. Walau bagaimanapun suami dibolehkan memandikan isterinya dan sebaliknya. Mana kalau isteri kata, kalau masih abad saya nak mandi dulu. Nak mandi suaminya, boleh. Boleh. Kalau suami nak mandi isteri pun boleh. Jadi pernah berlaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak ke Aisyah. Dia kalau mati, aku akan mandi dulu. Tapi tak berlaku sebab Rasulullah wafat sebelum Aisyah. Sekiranya tidak terdapat orang yang akan mandikan mayat perempuan kecuali lelaki ajnabi atau sebaliknya, maka gugur kewajipan memandikannya dan digantikan dengan tayamum. Mana orang perempuan ni jatuh di satu kampung yang tak ada orang laki-laki, tak ada orang perempuan lain. Orang laki-laki saja ada. Kalau berlaku zaman ini. Tapi bagus dia ulama zaman dulu ni. Dia tak tinggal andaian. Kalau berlaku gini macam ni. Ketahuilah. Tujuan memandikan mayat disyariatkan ialah untuk memulia dan membersihkannya. Oleh itu wajib mandi diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mati, kecuali mereka yang mati syahid di medan jihad, sebagaimana yang akan anda ketahui. Orang yang tak boleh dimandikan, iaitulah orang yang mati syahid saja. Syahid ma'rakah. Syahid bertempur dengan orang kafir. Orang ini tak dimandi. Maka ambil mayat dia tu, dengan kain, dengan baju carit dia tu, ambil kain lain, buku dia. Mayat muda. Mayat muda, mandi pun tidak. Itu kehebatan orang mati syahid. Lebihnya buat dia. Sebab itulah kita tak dipanggil mati. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Kata, jangan suka orang itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia tu hidup, tapi hidup di sisi Allah. Mana hidup di alam lain. Dia tak boleh balik dah. Itu tugas yang pertama, memandikan mayat. Tugas menjadi kewajipan yang kedua, mengkafankan mayat. Sekurang-kurang cara mengkafan yang dituntut ialah mayat dibalut dengan sehelai kain yang menutup seluruh badan dan kepalanya, sekiranya dia tidak berada dalam keadaan berihram. Yang diwajibkan ialah pakaian yang menutup aurat menurut pendapat yang sahih. Mana pendapat yang sahih ya? Pada tutup aurat. Cara yang sempurna. Kalau itu sekurang-kurangnya kalau tak ada kain. Cara yang sempurna ialah sekiranya mayat tersebut lelaki, maka dikafan dengan 3 kain putih. 3 lapis kain putih.
Setiap satu berukuran dengan kadar panjang mayat. Panjang mana dia? Panjang itulah. Dan lebarnya sekira-kira boleh membalut seluruh badannya. Lebar dia. Makruh dikafan dengan selain kain putih. Jangan tulis. Ambil kain putih. Sekarang ni ada pula satu paham yang lain pula. Ni pokok Syiah ada gambar gitu. Kain putih. Tapi dia buat gambar. Tulis macam-macam di kain kapal. Ya. Ada berlaku di tempat kita sekarang. Dia sudah ada. Sudah tak. Dia tanah secara terbuka. Ni pokok Syiah ni bahaya. Dia tulis ayat Quran. Tulis nama imam dia. Imam 12 apa nama tu. Imam besar dia. Demo ni bagi syafaat. Pada banyak tulis. Buat gambar. Lek-lek lah cerita ni. Habis kain kapal dia sepotong habis tulis. Jadi, seboleh mungkinnya kain kapal warna putih. Maknanya kalau tak ada cukup kain, macam anda suasana keadaan terdesak pegang atau apa, tidak menjadi kesalahan. Maknanya, ya? Ya. Siap. Oh, siap. Profesor. Dia belum selesai. Pokoknya ada. Berlaku dah sini. Juga makruh dikafankan dengan sesuatu yang menyerupai baju kemeja. Atau menutup kepalanya dengan sesuatu yang menyerupai serban. Kalau dia pakai serban ke apa lah. Bubuh kain digelar dekat pakai di kepala dia tu. Ikat di kaki dia susah. Jangan pakai baju, jangan pakai serban. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikafankan dengan 3 helai kain kapas. Dia panggil as-suliyah, yang putih, tidak ada padanya baju dan serban. Nabi kita tak orang tak pakai baju, tak pakai serban dia. Orang yang paling mulia, semulia-mulia makhluk Allah Taala, Rasul yang paling atas sekali pun tak pakai baju dan tak pakai serban setelah dikafankan. Maksud kain kapas suhuliyah ni ialah kain putih dan bersih yang hanya diperbuat daripada kapas. Jangan saudara carilah kain-kain sutera kok comel-comel tak ada siapa ni. Nak buku mayat, nak getok dalam tanah. Ada ulama menyatakan kalimat suhuliyah adalah disebutkan kepada sebuah daerah yang terletak di Yaman. Maknanya asal kain ni macam ni. Al-Imam At-Tirmizi dan lainnya meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Cantik warna putih. Sesungguhnya ialah sebaik-baik pakaian dan kafanlah dengannya orang yang mati di kalangan kamu. Sekiranya mayat tersebut perempuan. Jadi orang lelaki nak 3 helai kain. Sekiranya mayat tersebut perempuan, sunat dikafankan dengan 5 helai kain putih. Iaitu sehelai kain sarung yang menutup daripada pusat hingga ke badannya yang paling bawah. Sehelai kain yang menutup kepalanya. Sehelai baju yang menutup daripada atas badannya sehingga kurang sedikit daripada kain sarung. Dan 2 helai kain yang dibalut ke seluruh badan. Mana 5 helai kain di sini, bukan maksudnya balut 5 bungkus lah, 5 kali balut. Maknanya helai satu yang pertama, kain di bawah. Yang kedua, kain di tubuh. Yang ketiga, kain di atas kepala. Kemudian hak balut betulnya berapa? 2 lapis. Jadi lebih kalau kita tengok dari sudut kira-kira ni sama dengan lelaki jugalah. Lelaki jadi 3 lapis juga. Dari sudut lapisnya 3 lapis, cuma helainya 5. Bilangnya 5. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dan lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya anak perempuan baginda Ummu Kalsum radhiyallahu taala dikafankan dengan keadaan yang sedemikian. Mana tak ada lah, kita tak cari mana lagi. Nabi bagi arahan lagi sudah. Ini sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan berihram. Sekiranya mayat berada dalam keadaan berihram, maka wajib dibuka kepalanya mayat lelaki
Sebagaimana dalam hadis yang menceritakan tentang seorang lelaki yang mati dalam keadaan berihram lalu dipijak oleh untanya. Manakala hukum membuka muka mayat perempuan yang berada dalam ihram, samalah hukumnya dengan kepala mayat lelaki-lelaki. Mana orang perempuan, dia kena buka rasa kali. Tapi waktu ditutup juga. Bukan kata terbuka, terjah muka tidak. Maknanya, waktu nak balut tu, buka. Pakai teleskop, pakai kanan situ. Kemudian ditutup balik dengan kain yang seterusnya. Tutup balik lah. Wajib menggunakan kain kafan daripada jenis yang diharus bagi mayat memakainya sekiranya dia hidup. Oleh itu tidak harus dikafankan mayat lelaki dengan kain sutera. Sepatutnya kapas yang di atasnya diletakkan sejenis ubat atau kafur diletakkan pada bahagian-bahagian mayat yang berlubang dan anggota-anggota sujud. Kain-kain kafan yang membalutnya sepatutnya diikat dengan perca kain, kemudian dibuka kembali ketika dalam kubur. Maknanya, balutan dia tu ada ikat tubuh sekali bila nak kita letak mayat dalam kubur, buka balik dia punya ikatan. Jadi perbahasan kita tentang sembahyang ni panjang. Jadi insya-Allah taala kita akan baca dalam jalsah kita yang seterusnya insya-Allah.